Soalan pertama, adakah kewujudan masyarakat pluraliti di Malaysia ini wujud sejak zaman kolonial British ataupun mempunyai sejarah yang lebih lama, iaitu sejak zaman ke-19? Plurality ataupun plural society memang dia wujud lebih awal, tapi dia wujud dalam stage-stage yang berbeza-beza dan juga membentuk semangat yang berbeza-beza. Mungkin stage pertama kita boleh tengok kedatangan sebelum Portugis datang tu, orang Arab datang dulu. Jadi orang Arab ini boleh jadi mereka tu datang daripada Yaman, kepala Hadramaut. Jadi kalau nak dikatakan plurality memang sudah wujud. Dan mungkin sebelum tu lagi kehadiran, contohnya gerakan Hindu Buddha, Chawla di abad yang pertama, yang kedua, ketiga kan. Tapi beberapa tempat yang lain. Jadi alam Melayu ni dia termasuk juga Indonesia, seperti Kepulauan Jawa dan sebagainya. Kalau mau dikatakan plurality yang melibatkan orang luar, memang sudah wujud sejak abad pertama, kedua, ketiga lagi. Cuma sejauh mana kehadiran itu, mungkin mereka datang, contohnya Buddhis dan juga Hindu, mereka datang tu kerana mereka datang berdagang, dan mereka bina candi-candi untuk mereka lakukan ibadat mereka. Dan apabila orang tempatan menerima agama Hindu Buddha, lalu mereka pun bina juga sebagai tempat ibadat. Begitu juga dengan kedatangan Islam di abad ke-9, 10, 11. Jadi ramai orang Arab datang. Jadi kalau dengan etnik Cina yang datang, memang etnik Cina datang ni awal. Bahkan kalau kita tengok secara di Patani Langkasuka tu, memang orang Cina datang untuk berdagang dan mereka pulang gitu je. Jadi orang Melayu pun tak heran untuk hidup bersama dengan komuniti lain. Bahkan dikatakan di Melaka tu zaman kemenangan sudah ada 60 bahasa yang dipertuturkan di situ. Soal seterusnya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan kewujudan masyarakat pluraliti pada ketika itu? Faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya kepelbagaian masyarakat kan pada zaman Melaka, faktor paling utama ialah kerana ekonomi. Kan, pedagang-pedagang dari China datang ke Melaka, pedagang dari India, Arab dan Eropah datang ke Melaka. Jadi Melaka menjadi pusat yang mengumpulkan keseluruhan barang-barang, menjadi seperti sebuah emporium. Dan orang yang datang ke Melaka tidak perlu pergi ke India, China untuk membeli barang-barang tersebut. Dia hanya perlu datang ke Melaka dan semua barang daripada timur dan barat ada di sana. Jadi Melaka menjadi sebuah emporium yang besar yang mengumpulkan barang-barang daripada timur dan juga barat. Dan juga faktor agama juga menjadi faktor utama, iaitu ramainya pedagang-pedagang, terutamanya orang Islam, datang berdagang di Melaka kerana Melaka memberikan kita katakan sebagai ruang untuk mereka berdakwah, dan ramai daripada kalangan orang tempatan sendiri yang memeluk agama Islam. Jadi faktor agama juga memainkan peranan yang menggalakkan pedagang-pedagang Arab untuk datang dan tinggal di Melaka. Dan seterusnya, boleh kami tahu dengan kerajaan apakah Kesultanan Melayu Melaka menjalinkan hubungan diplomatik pada ketika itu? Pada ketika itu Melaka memiliki beberapa hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan yang besar. Sebagai contohnya kerajaan China, dinasti Ming, kerajaan China. Begitu juga dengan beberapa kerajaan tempatan seperti dengan kerajaan Jawa dan beberapa kesultanan yang lain di alam Melayu. Kalau di luar alam Melayu, termasuk juga selain bercina, di sebelah kerajaan Islam, sebagai contoh yang berpusat di Turki pun ada hubungan dengan kerajaan Melaka. So ini antara contoh-contoh kerajaan luar daripada alam Melayu yang pernah Melaka jalinkan hubungan diplomatik.